Ramadan juga istimewanya kerana dibelenggu para syaitan dan juga jin-jin yang derhaka. Begitu juga ditutup semua pintu syurga dan tidak ada satu pun ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka walaupun satu pintu neraka. Neraka dia banyak pintu lah. Dan dibuka semua pintu syurga tanpa ditutup walaupun satu. Dan juga di setiap malam pada bulan Ramadan adanya pembebasan api neraka. Ini dibebaskan hamba-hamba Allah yang disiksa dari api neraka, daripada neraka tersebut. Dan ia berlaku pada setiap malam. 3 combination of kelebihan ini hanya ada pada bulan Ramadan berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Idza kana fi awwal lailatin min syahri Ramadan suffilatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailatin. Apabila sampai malam Ramadan, bila sampai malamnya Ramadan, satu Ramadan, dibelenggu syaitan dan juga jin-jin yang derhaka. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Apa maksud dibelenggu syaitan? Maksudnya selama ini manusia nampak atau tidak nampak, kita buat maksiat adalah kerana gagalnya kita menahan desakan daripada syaitan. Itu faktor utama. Faktor yang kedua adalah kerana hawa nafsu yang telah dididik oleh syaitan. Okey. Maka potensi untuk kita melakukan maksiat pada bulan Ramadan secara fitrahnya ia telah ditetapkan oleh Allah dengan keistimewaan bulan Ramadan akan berkurangan kerana satu faktor sudah hilang, yakni syaitan. Tinggal kita nak fight dengan hawa nafsu je lah. Okay? So at least kita dah ada kelebihan sebelah. Berbanding sebelum ni kita dicengkam oleh dua-dua. Kalau kita dapat lawan bisikan syaitan pun, sebab tu ada hadis yang mengajar kita untuk a'udzubika min hamazatis syaitin. Aku berlindung dengan Allah dari bisikan-bisikan dan desakan-desakan syaitan. Kita dapat lepas daripada syaitan, tapi kita ada hawa nafsu satu lagi. Di bulan Ramadan, at least syaitan dah kurang. That's why automatically kita melihat manusia umumnya Muslim lah, mereka akan kurang kekerapan membuat dosa. Apabila kurangnya kekerapan membuat dosa, automatically iman akan naik. Bila iman naik, kekerapan melakukan ketaatan kepada Allah juga berlaku secara automatik. Ini formula iman yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman manusia ini dia turun naik. Dia tak macam iman malaikah. Iman malaikah statik. Apa saja Allah suruh dia buat, apa saja Allah larang dia tak buat. Adapun iman para anbiya dan rasul, dia sentiasa naik tak pernah turun. Adapun manusia biasa, bukan rasul dan malaikah, iman kita ada kala naik dan ada turun. Apa faktor naik dan turunnya iman kita ni? Naiknya dengan ketaatan kepada Allah, kita buat baik, dan turunnya iman kerana kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why lah secara automatik kita boleh lihat, especially first day of Ramadan. Kalau duduk Sya'alam ni, hari saya first Ramadan, malam first Ramadan baru ni, saya berada KL, penuh, tak berat jam, bulatan sebelah masjid. The next day of Ramadan, second Ramadan terus tak jam. Automatically iman manusia pergi kerana pada malam itu telah diikat syaitan. Dan ia berlaku saban tahun Ramadan. Betul tak? Ia berlaku saban tahun di mana-mana pun. Yang better sikit 10 malam dia okey, betul, masuk second phase of 10 tu dia kurang balik, 10 akhir tu dia okey balik. Itu better lah. Tapi yang tak bagus ni, satu malam pertama je punya jam,
Second malam mungkin dia kapul kot. Dia kongsi kereta, kita berhusnudzan lah. Nak ceritanya secara fitrah, itu ketetapan Allah pada bulan Ramadan. Apabila dibelenggu syaitan dan juga jin-jin yang derhaka ini yang menghasut manusia ke arah keburukan, maka kebarangkalian ataupun kekerapan untuk melakukan dosa berkurangan. Seterusnya, kelebihan yang lain disebut dalam hadis riwayat Tirmizi ini adalah di sana setiap malam bulan Ramadan adanya hamba-hamba yang dibebas dari api neraka. Ada yang kata malam-malam Ramadan tu kita dibebaskan dari api neraka kan? Itu in future ke ataupun siapa yang dibebaskan dari api neraka tu? Satu kena faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syurga dan neraka telah ada kerana ia adalah makhluk Allah, telah tersedia. Namun orang yang ada dalam neraka itu ahlun nar, wallahu alam. Telah masuk hadis itu lillahi utaqa, di sisi Allah ada orang yang dibebaskan. Maksudnya orang yang telah ditulis padanya api neraka, ending ni api neraka. Setiap kita dah ditulis ending kita. Hadis ini diperdebatkan oleh ulama panjang. Hadis Syaqiyyun wa Sa'id. Hadis seseorang itu apabila hadis panjang. Apabila orang itu telah ditetapkan dia bahawa dia ahli syurga, sehingga dia hampir untuk masuk ke syurga, dia buat satu amalan ahli neraka, Allah endingkan dia dengan neraka. Ada pula orang itu amalan dia ahli neraka, sehingga dia hampir kepada lubang neraka, sehingga pada saat ending tu dia buat satu amalan ahli syurga, Allah masukkan dia dalam syurga. Maka diperdebatkan isu ni, antaranya orang-orang bangkit kat isu, berarti buat apa kita buat amalan semua ni kalau dah memang ending kita Allah dah tahu kita neraka syurga. Kita janganlah soalan anak tanya, kita jangan compare ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu Allah subhanallah tidak terbatas. Ilmu kita terbatas. Kita tahu tak ending kita mana? Tak tahu. Nak buka puasa dengan apa sekejap lagi pun kita tak tahu. Mungkin ada dalam kepala nak buka dengan kuih lopeh. Tapi betul ke tak? Mungkin kek lapis Sarawak kita buka sekejap lagi. Tak tahu. Hatta itu pun kita tak dapat bagi kepastian apatah lagi in future syurga atau neraka. Sedangkan Allah, ilmu dia tak ada batas. Dia tahu. Sejak terciptanya, ataupun bukan sejak tercipta, sejak azali dia panggil. Ilmu Allah ini qadim, asal dulu, mengatasi semua. Kita tak ada dilahirkan pun dah ada dah ketetapan bila kita lahir dan apa ending kita. Tapi satu kita kena faham dalam isu ini, bukankah Allah itu maha adil sifatnya? Jika Allah boleh endingkan seseorang dalam syurga, ada tak kemampuan bagi Allah untuk dia tukar masuk dalam neraka? Kita Ahlussunnah, kita beriman tak dengan kemampuan Allah tu? Of course lah. Biarlah dia dah tetapkan orang tu ke syurga pun, anytime dia nak masukkan dalam neraka, ataupun dia dah tetapkan orang tu dalam neraka, mungkin kerana amalnya yang subhanallah pada Ramadan 1434 Hijrah ini lain macam dia punya amalan. Keinsafan dia, kekhusyukan dia setelah mendengar kuliah di tingkat 8 ini mungkin menjadi faktor hidayah. Ia menjadi satu sebab Allah tukar ending dia daripada neraka kepada syurga. Itu masuk lillahi utaqa, bukannya terus adanya orang keluar daripada api neraka. Tak. Maksudnya in future kalau dah tertulis untuk orang itu neraka untuknya, kerana amalannya tersebut, ia menjadi penyebab dia berpindah kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.